Okey, Assalamualaikum and salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan dengan penggunaan database untuk kita membina pengkalan data. Okey, ada beberapa perisian pengkalan data yang boleh kita gunakan ataupun Data Management System, singkatannya DBMS. Satu contoh perisian DBMS adalah Microsoft Access. Okay, perisian ini dilengkapi dengan pelbagai alat perisian bagi memudahkan pembangunan, pengurusan dan penyelenggaraan pengkalan data hubungan relational database. Malangnya, Microsoft Access ini telah pun dijumutkan. Okey, dah ada dalam pasaran Microsoft Office. Okey, jadi kita terpaksa mencari alternatifnya. Di antaranya lah kita menggunakan Open Database. Okey, Open Database. Jadi untuk itu, Open Database ini sama seperti Microsoft Access. Dia ada satu software yang perlu kita pasang atau install pada komputer kita. Okey, jadi sebelum kita pergi lebih jauh lagi, so anda perlu membuka dahulu pergi kepada Padlet Asas Sains Komputer. Okey, dalam Padlet Asas Sains Komputer tersebut, apabila anda buka, okey, akan ada di hujung sekali itu perisian. Tajuknya perisian. Okey, ada online Python, Scratch itu yang utamalah. Okey, anda pilih di bawah nombor 3 itu folder perisian. Bila anda buka, klik pada folder perisian tersebut, okey, dia akan membawa anda kepada perisian-perisian yang digunakan dalam Asas Sains Komputer. Jadi anda carilah Apache OpenOffice 4.1.10 Windows X86 install enus.exe. Okey, so anda klik di situ dan anda install seperti biasa. Ikut saja semua arahannya dan install di dalam komputer anda. Okey, dalam komputer anda. So setelah install, bila anda ada install semua, maka kita akan lihatlah bagaimana rupa antaramuka untuk OpenOffice database ini. Jadi apabila anda telah install OpenOffice tadi, dia akan ada satu ikon shortcut ikon di desktop anda. Anda boleh klik OpenOffice 4.1.0, dia akan keluar begitu, dan anda boleh pilih kita ada text document, okey, dan kita boleh pilih database. Okey, kita pilih database begitu. Okey, jadi itu adalah paparan muka yang akan keluar ya. Welcome to the OpenOffice Database Wizard. Okey, itu kita tinggalkan dahulu sebentar. Okey, sekarang kita lihat kepada membina pengkalan data yang terdiri daripada kita lihat pada slide PowerPoint ini. Okey, di mana jadual. Okey, ada beberapa istilah yang kita perlu tahu. Jadual, satu entiti diwakili oleh satu jadual. Atribut-atribut entiti yang berkenaan disimpan dalam tajuk atau medan pada jadual. Okey, dan kita juga ada pertanyaan. Query meminta data yang tertentu daripada satu atau lebih daripada satu jadual. Data yang boleh dicetak atau dipaparkan. Borang pula. Borang adalah merupakan antaramuka antara pengguna dan komputer. Dia memudahkan kita untuk masukkan data, untuk memaparkan data daripada satu atau lebih daripada jadual dalam bentuk selain daripada baris dan laju. Okey, borang juga boleh paparkan jadual, paparkan data ataupun untuk kita masukkan data. Okey, dia memaparkan data daripada pertanyaan tadi, daripada query tadi. Contohnya kita nak buat filter, nak tapiskan, kita hanya nak pelajar-pelajar yang berada di Desa Baiduri sahaja. Jadi dia boleh paparkan nama pelajar yang berada di Desa Baiduri sahaja. Contohnya Taman Desa Baiduri. Okey, dan juga boleh mengubah data yang dipaparkan melalui satu borang, mengubah, melihat atau memasukkan data. Itu tujuan borang. Okey, dan akhir sekali adalah laporan, iaitu untuk menyediakan laporan berdasarkan data dalam satu atau lebih daripada satu jadual, entiti
atau berdasarkan satu pertanyaan. So, di laporan lebih kepada kita nak paparkan sahajalah. Okey, boleh dicetak untuk dianalisis. Okey, itu secara ringkas berkaitan dengan beberapa objek ataupun istilah yang perlu kita faham yang akan digunakan di dalam database. Jadi pengkalan data yang dibina berdasarkan beberapa langkah. Rajah 4115 menunjukkan langkah-langkah untuk membina pengkalan data berdasarkan situasi berikut. Okey, ini adalah contohlah. SMK Sinar Gemilang mengalami masalah untuk mendapatkan analisis keputusan peperiksaan murid-murid di sekolah dengan cepat kerana markah murid-murid perlu dikira secara manual. Bagi menyelesaikan masalah ini, anda bercadang untuk menghasilkan sistem maklumat peperiksaan atau dikenali sebagai SISMA. Okey, kalau sekarang ini kita dah ada pun SAPS, Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah, di mana di situ markah dimasukkan dan segalanya, head count, kedudukan, ranking, grade purata sekolah, grade purata panitia, grade purata murid dapat dipapar dan dianalisiskan dengan lebih mudah. Itu adalah satu contoh pengkalan data yang dibina secara berasaskan web. Okey, itu kita belajarlah. Okey. Okey. So, ini adalah langkah-langkah untuk membina pengkalan data. Pertama sekali, langkahnya tentukan tujuan pembinaan pengkalan data. Okey, kemudian langkah kedua, menentukan apakah entiti yang diperlukan. Okey, entiti murid, entiti markah, itu jadual lah. Langkah ketiga, menentukan apakah atribut bagi setiap entiti tersebut. Okey, murid, apa yang perlu ada? ID murid, nama murid, jantina, kaum, agama dan sebagainya. Okey, atribut bagi markah pula, yang markah, ID murid, nama-nama mata pelajaran, BM, BI, sejarah, matematik dan sebagainya. Okay, langkah yang keempat, menentukan hubungan dan kekardinalan yang diperlukan bagi SISMAP tersebutlah, sistem tersebut. Okey, entiti murid, apa kekunci primer dia? Okay, contohnya ID murid. Entiti markah, apa kekunci primer dia? ID markah. Okey, kekunci asalnya ID murid untuk mewujudkan hubungan antara murid, entiti murid dan juga entiti markah. Jadi hubungan one to many. Macam seorang murid mempunyai banyak markah untuk setiap mata pelajaran. Okey. Langkah yang terakhir, langkah yang kelima, menghasilkan pengkalan data SISMAP. Okey, jadual. Membina dua jadual berdasarkan entiti murid dan entiti markah. Okey. Membina dua borang berdasarkan jadual bagi entiti murid dan markah. Maksud ini anda perlu buat borang, anda perlu buat pertanyaan, query dan juga menghasilkan laporan berdasarkan situasi untuk menghasilkan analisis peperiksaan. Okey, inilah langkah-langkah dia yang kita akan bina berdasarkan database sebentar nanti. Okey, ini adalah paparan yang menunjukkan berbezalah sedikit, okey, yang dalam PowerPoint ni lebih kepada Microsoft Access, tetapi ini adalah Open Office. Hampir serupa tapi tak sama. Okey, kita lihat yang pertama sekali di sini, lancarkan periksaan Microsoft Access. So, kita dah lancarkan Open Office Database ini. Klik ikon untuk pilih lokasi simpanan pengkalan data anda. Tak ada pun dekat sini. Okey. Langkah yang ketiga, bina satu folder baru bernama pengkalan data dalam dokumen komputer anda. Namakan fail anda tugasan 1 dan klik OK. Okey, di sini kita boleh letak dekat sini. Create a new database. Okay, a new database. Okay, tekan next. Ada berbeza sikit ya. Okay, do you want the wizard to register database in Open Office? Yes, register database for me. Okay. After the database file has been saved, what do you want to do? Open the database for editing. Okay, klik situ, open database for editing. Sekejap. Okey. Kemudian kalau kita tekan back semula. Okey, next. Okey, create tables. Okey, klik kat situ create tables using the table wizard.
Okay, klik finish. Okay, klik finish. Okay, kemudian barulah dikeluar satu tertingkap kotak dialog tertingkap yang meminta anda meletakkan savekan di mana. Okay, ini adalah mirip kepada langkah 3 ini. Bina satu folder baru bernama pengkalan data dalam dokumen komputer anda. Okay, dalam dokumen, jadi kita pilih dokumen. Okay, dalam dokumen. Okay, kemudian letakkan nama fail tersebut sebagai sebelum itu kena klik make a new folder dahulu. New folder. Nama folder tersebut ialah pangkalan data. Okey, pangkalan data. Dan kemudian namakan fail database ini sebagai tugasan 1. Okey, tugasan 1. TUGASAN, tugasan 1. Dan klik OK. Dia punya singkatannya .odb, Open Database. Dia bukan Microsoft Excel saja, berbeza sedikit. Dan klik Save. Okey. Dan sepatutnya okay, dia akan minta Open Office requires a Java runtime environment JRE to perform this task. Please install and restart Office. Okey, bagi mengatasi masalah ini, anda perlu buka semula Padlet.ASK. Okey, pergi kepada perisian tadi. Okey, pergi kepada perisian, tajuk perisian, klik pada folder perisian dan kemudian pada folder perisian tersebut ada Java Runtime Environment, JRE. Okey, JRE 8U 301-Windows-i586.exe. So di situ anda perlu download yang itu. Okey, klik kanan dan anda boleh download dan kemudian anda install. Ikut saja seperti biasa, anda install ke dalam komputer. So ini adalah contoh bagaimana setelah kita install tadi JRE, ini adalah Open Office tadi. Okey, anda klik install. You have successfully installed Java. So anda close. Okey, anda close dan kemudian anda buka Open Office semula. Okey, klik pada database. Okey. Before that, boleh klik pada tools, option. Okey, Java, Open Office, Java. Okey, di situ ada Oracle Corporation. Okey, klik dekat situ dan okey. Okey, kemudian anda buka database. Okey, open existing database, tugasan 1 yang kita dah buat sebelum ini dan klik finish. Okey, di sini anda boleh buka, tak salah cikgu lah. Okey, dah boleh buka dah. Okey. So, kita kembali semula kepada PowerPoint kita tadi. Okey, ini adalah langkah seterusnya. Langkah 1, setelah melengkapkan langkah-langkah dalam instalasi tadi, anda akan membina pengkalan data yang terdiri pada entity, iaitu table. Okey. Dan anda lihat di sini, kita tidak akan dapat paparan yang sama seperti inilah. Okey. Yang lebih kurang lah, ini adalah Open Office, ini adalah Microsoft Access. Okey. Jadi kita klik icon view. Ada icon tak ada. Jadi kita lihat kat sini design view. Okey, pada Open Office design view. Okey, klik di situ. Okey, anda akan dapat paparan seperti itu. Dan kemudian ubah nama table 1 kepada murid dan klik OK. So okey, di sini kalau kita lihat di sini create table in design view. Okey, dia akan keluar begitu. Okey, anda masukkan dahulu satu field name dahulu. Contohnya ID_MURID, murid. Okey, savekan dahulu. Pergi kepada file dan save. Okey, ketika save dia akan berikan nama. Jadi kalau kita lihat di sini okey, dilihat di sini kita letakkan nama table kepada murid.
Okey, kita letakkan murid huruf besar, M-U-R-I-D, murid, dan klik OK. Okey, kita setkan dia sebagai primary key. Kerana dalam ni dia minta sebagai primary key. Okey, kita letakkan sebagai primary key dan kita savekan. Iaitu kekunci primer. Okey, save. Okey, kita tutup. Okey, di situ ada table bernama murid. Okey, samalah seperti yang kita yang diperlukan untuk langkah ini. Okey, ada sedikit perbezaan. Okey. Okay, seterusnya dia akan minta klik icon view dan pilih design view, kemudian masukkan ID murid. Jenisnya ada short text. Ini sebab ni dia buat kemudian ya. Okay, tadi kita buat dahulu, tak apa. Kita klik pada table ini. Okey, kita klik kanan dan edit. Okey, edit. Okey, maka kita akan masuk ke sini ID murid, dia nakkan dalam bentuk short text. Okey. So di sini ada text. Okey, kita masukkan text sajalah, text fix. Okey. Character. Okey, kemudian kalau kita lihat di sini ada beberapa jenis nama ya. Jenis-jenis data, kita ada short text, kita ada long text, kita ada number, date time, auto number. Ini yang dalam Microsoft Access. Okey, tetapi yang dalam ni ada macam-macam, nampak ni. Double, real, small. Okey. Lebih kurang lah tapi tak sama. Okey. Float. Okey, seterusnya langkah yang kedua, medan-medan laju bagi atribut-atribut yang seterusnya boleh dicipta dengan menaik nama atribut yang dikehendaki pada ruangan field name. Okey, pada baris seterusnya. Bagi jenis data pula, anda hanya perlu memilih daripada senarai yang disediakan. Okey, kalau kita lihat di sini, anda ikut sahaja sini contoh ini. Selain daripada ID murid yang kita dah lantik serta kita dah jadikan dia sebagai primary key tadi. Okey, kita juga masukkan dekat sini apa dia? Okey, tadi kita ni ya. Kita klik kanan, di sini klik kanan primary key. Okey, kat situ. ID murid sebagai primary key. Okey, kemudian kita masukkan nama murid. Nama underscore murid. Okey, short. Kemudian kita ada jantina. Okey, kemudian kita ada kaum. Kemudian kita ada nama underscore kelas, dan kemudian kita ada nama underscore guru underscore kelas. Okey, cukuplah setakat ini dahulu. Semuanya adalah teks, tak salah cikgu. Okey. Okey, seterusnya, langkah yang seterusnya, pilih atribut yang punya nilai unik sebagai kekunci primer. Okey, ini kita dah buat tadi. Okey, di mana dalam kes ni mula tadi kita buat table, diminta satu kekunci primer iaitu ID murid. Dalam kes ini telah pun menggunakan ID murid sebagai kekunci primer bagi entiti ataupun jadual murid ini. Iaitu nilai yang unik yang ada pada table tersebut. Okey, seterusnya langkah-langkah bina jadual yang seterusnya. Jadual untuk entiti yang kedua dan seterusnya boleh dibina dengan menggunakan ikon yang terdapat pada bar menu. Pemberian nama kepada satu jadual perlu bersesuaian dengan entiti berkenaan serta atribut-atribut yang terdapat di dalam. Okey, langkah yang kedua, klik view dan pilih design view. Tertingkat save as akan dipaparkan. Namakan jadual ini sebagai markah dan klik OK. Okey, ini kita nak buat table markah pula. Okey, untuk buat table markah sama jugalah. Okey.
kita boleh pilih create InDesign view ataupun create view pun boleh, ataupun insert di atas ni, insert table design. Sama jugalah. Okey, so dia nak namakan table ini sebagai markah. Okey, sebagai markah. Okey, nanti kita akan berikan nama dia markah, tetapi sebelum itu kita kena tahu apakah atribut yang ada pada table markah ini. Okey, di situ kalau kita lihat kat sini dia akan masukkan ID murid, ID underscore murid, ID markah. Okey, ID markah. Okey, kemudian kita ada atribut seterusnya, ID murid. Okey, kemudian kita ada BM, kita ada BI, kita ada SN, kita ada matematik, kita ada SEJ untuk sejarah, kita ada Geo, dan kita ada ASK di situ. Okey, semuanya teks lah lebih kurang. Okey, dan kemudian kita ambil dalam kes ini, okey, ID markah dilantik sebagai dipilih sebagai primary key dia. Okey. Okey, dan kemudian kita klik butang save. Dia akan minta table name, barulah kita letakkan table markah. Okey, sudah selesai yang itu. Bila kita tutup, kita akan ada dua table di sini. Okey, murid dan juga markah. Okey, perhatikan kedua-dua entiti markah dan entiti murid ni mempunyai atribut ID murid serta menggunakan atribut ini sebagai kunci primer. Oleh itu, atribut ID murid sesuai digunakan untuk menghubungkan kedua entiti ini dalam satu hubungan one to many. Seorang murid ada banyak markah. Okey, seterusnya kita akan membina hubungan, okey, kekardinalan ataupun relationship. Okay, dalam Microsoft Access dahulu, kita kena klik relationship ni. Okey, kemudian kita akan pilih table murid dan kemudian table markah, dan kemudian kita akan dragkan dia. Okey, kita seretkan daripada ID murid, atribut ID murid dalam table murid ke menyentuh ID murid pada entiti ataupun table markah, maka dia akan menghasilkan hubungan one to many. Okey, one to many tu kalau kita nak lihat dia jadi atau tidak, sini ada tulis 1, sini ada tulis M ataupun apa ya simbol dia? Simbol infinity yang tu. Okey. Tetapi untuk dan kemudian kita akan masukkan, kita klik pada data sheet view dan kita akan masukkan data-data, okey, berkaitan dengan nama murid, jantina, kaum dan sebagainya. Ikut je seperti yang ada dalam PowerPoint ni untuk kita sama-sama dapat menggunakan data yang serupa. Okey. Jadi berbeza dengan Open Office Base ini, okey, di mana anda akan pergi kepada tools, relationship. Okey. Yang ni yang asal tadi cikgu dah cuba buat, di mana okey, bila anda klik relationship ini, okey, tools, relationship, dia akan minta anda untuk masukkan table lah. Okey, masukkan table, add table di sini.
Okey, contohnya di sini adalah murid. Okey, anda klik murid. Dan kemudian anda klik markah, tekan add situ. Okey. 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 Caranya di sini ialah anda klik mouse pada ID murid pada entiti murid. Okey, anda bawakan dia ke ID murid. Okey, yang sama juga pada entiti markah dan anda lepaskan, maka akan anda dapat hubungan kekardinalannya ialah one to many ataupun dalam simbol ni 1 n di sini. Okey, itu dah jadilah, kita save kan. Okey, dah save. Kena wujudkan hubungan dahulu. Okey, kemudian kita akan masukkan data. Anda klik saja, double klik dekat situ murid. So anda akan masukkan semula data seperti ini. Copy semula seperti ini yang ada pada PowerPoint ini. Contohnya sini SM ikut saja. SM 101. Okey, nama murid DA Damia Zahra binti Rahim. Okey, jantina perempuan, kaum Melayu, okey, kaum Melayu, nama kelas 3 asertif, dan nama guru kelas Fatimah binti Seman. Okey. Jadi untuk nampak lebih cantik lagi, anda boleh tarikkan ini supaya lebih besar ruangan untuk nama murid, jantina, kaum, okey, nama kelas dan nama guru kelas. Okey, dan lakukan perkara yang sama untuk pelajar-pelajar lain sehinggalah Khair Muiz bin Abdul Rahim yang di bawah tu. Okey, SM107. Okey, jadi itu saja untuk minggu ini pembelajaran kita, dan anda akan kita akan jumpa lagi untuk bagaimana kita dalam standard pelajaran 4.16 menghasilkan borang dasarkan data yang kita telah isi tadi. Okey. Cuma di sini cikgu nak ingatkan bahawa ada markah ni pun, ini pun anda perlu masukkan markah dia, DM, DI, sains, matematik dan sebagainya untuk kita gunakan di dalam pembelajaran seterusnya. Sekian, terima kasih.